Khabar Malaysia ini dibawakan khas oleh Old Town White Coffee. Segarkan pagi anda dengan secawan kopi. #Kopi dulu, makan dulu. Senyum segar di pagi hari. Segala sentosa. Hai, apa khabar anda semua? Dan saya harapkan hari ini semuanya cukup ceria dan seperti biasa, sudah tentu tidak lengkap hari anda jika anda tidak mulakan dengan Old Town White Coffee. Saya Nur Saliha Azmi dan hari ini cukup ceria bersama rakan pengacara. Ya, saya Cedi bersama-sama dengan anda pagi ini. Jangan lupa #kopi dulu, makan dulu, okey? Ya. Baiklah, hari ini hari Rabu. Untuk edisi hari Rabu ini 23 November 2022 kami bersiaran untuk berkongsi dengan anda perkembangan terkini, apa yang kita sedia maklum juga ya. Sebagai rakyat Malaysia, kita masih lagi menantikan pembentukan kerajaan persekutuan yang baru. Siapakah yang akan menjadi Perdana Menteri Malaysia yang ke-10 yang mana akan terus menerajui negara Malaysia kita untuk membawa negara lebih stabil, rakyatnya lebih harmoni dan juga makmur. InsyaAllah sama-sama kita nantikan perkembangan terkini dari masa ke semasa. Di samping itu juga perkembangan lain akan kami kongsikan bersama menerusi portal bernama.com. Ayuh kita semak satu-satu antara yang mungkin kita semua sedia maklum dalam negara kita meraihkan raya ataupun pesta demokrasi Isnin lalu. Sabtu lalu kita juga dikejutkan dengan tragedi di Jawa Barat. Sememangnya memang mengejutkan rakyat Malaysia juga, di mana di Jawa Barat berlaku gempa bumi. Presiden Menteri Singapura Lee Hsien Loong menyampaikan ucapan takziah kepada Presiden Indonesia Joko Widodo berikutan gempa bumi yang berlaku di Jawa Barat yang mengorbankan ramai nyawa, 268 orang, di mana Jokowi sempat juga mengunjungi tempat yang terkesan, yang mana menyebabkan lebih 56,362 orang kehilangan tempat tinggal apabila 21,000 rumah rosak, termasuk kira-kira 6,570 yang runtuh. Dan itu adalah yang berlaku di Jawa Barat. Walaupun berlaku di sana, kita juga berasa cukup sedih dan seluruh rakyat Malaysia juga mengucapkan takziah untuk perkara yang terjadi ini. Dan untuk tambahan itu, sementara itu Kementerian Luar Negeri MFA Republik itu memaklumkan Kedutaan Singapura di Jakarta sedang berhubung rapat dengan pihak berkuasa tempatan mengenai situasi itu. Dan rakyat Singapura di Jakarta yang memerlukan bantuan konsular juga boleh menghubungi Kedutaan Singapura di Jakarta di talian 622129950400 atau pejabat tugas MFA. Apapun, kita juga sekali lagi ucapkan takziah kepada mereka yang terkesan dan sama-sama kita doakan agar keadaan kembali pulih seperti sedia kala dengan segera. Dan antara lainnya, ini dia, Malaysia cari Perdana Menteri dan formula bentuk kerajaan pusat setelah lebih 48 jam melalui pilihan raya umum ke-15 yang berakhir dengan keputusan yang kita tahu tak ada lagi keputusan yang kita perolehi daripada mana-mana parti, yang di mana tiada parti mendapat majoriti mudah untuk membentuk kerajaan persekutuan, dan perhatian rakyat tertumpu kepada Istana Negara sekarang ini untuk mengetahui siapakah Perdana Menteri Malaysia yang ke-10 yang akan membentuk kerajaan baru. Dan keputusan PRU ke-15 dengan situasi Parlimen tergantung menyaksikan dua blok politik Pakatan Harapan maupun Perikatan Nasional yang memiliki kerusi parlimen terbanyak berada dalam keadaan buntu untuk membentuk gabungan kerajaan yang mempunyai majoriti mudah 112 kerusi. Dan beberapa siri perbincangan juga rundingan dilakukan kedua-dua blok bagi memujuk parti-parti lain untuk bergabung dan menyokong calon Perdana Menteri. Hinggalah hari ini masih lagi belum berjaya. Ya, dan kita tahu beberapa siri perbincangan telah diadakan oleh ketua-ketua parti blok yang terlibat, dan pastinya masih
lagi tidak mempunyai keputusan yang terkini, Cik, tapi walaupun ada juga pesanan daripada Duli Yang Maha Mulia, Sultan kita juga berkata apa yang boleh kita lakukan buat masa ini adalah bertenang dan bersabar sebagai rakyat Malaysia. Pastinya kita harapkan keputusan yang terbaik pasti akan dapat dicapai untuk seluruh rakyat Malaysia. Ya, dan susulan ketiadaan sebarang keputusan ni Saleha, Sri Paduka Baginda menitahkan 30 ahli Parlimen Barisan Nasional untuk menghadap Baginda secara individu bermula jam 10 pagi ini di Istana Negara. Jadi sama-sama kita menantikan keputusannya dan apa intipati yang akan dibincangkan nanti di Istana Negara. Anda dapatkan perkembangan terkini dekat mana lagi kalau bukan di Bernama TV. Baik. Dan seperti biasa kita selalu juga wawarkan dan Cik juga katakan kalau anda ingin mengikuti perkembangan yang terkini dan berita yang semasa, teruskan ikuti kami di portal bernama.com. Dan hari ini tadi saya datang, orang kata trafik okey, cuaca pun okey, harapnya dia okey lah juga sepanjang hari ini. Jadi yang penting kita nak bawakan anda untuk melihat ramalan cuaca dan bersama rakan penyampai Cukup Jelita di Bilik Berita. Kembali selepas ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera, bersama saya Nurni Samsila Osman dalam Bilik Berita. Baik, kita teruskan dengan laporan utama berita. Barisan Nasional BN memohon penangguhan sesi menghadap Yang di-Pertuan Agong yang dijadualkan berlangsung di Istana Negara pada pukul 10 pagi nanti. Perkara itu dimaklumkan Setiausaha Agong MCA Datuk Chong Sin Woon kepada pengamal media selepas mesyuarat Dewan Tertinggi dan Ahli Parlimen BN pada lewat malam tadi. Sudah meminta. Let's chairman to say the detail. So kita masih hari ini kita tidak ada apa-apa perubahan pendirian kita. Menurut Ahli Parlimen Tapah yang juga timbalan Presiden MIC, Datuk Seri M. Saravanan, permohonan itu dibuat bagi membolehkan BN meneliti beberapa perkara sebelum membuat sebarang keputusan. Kalau boleh kita akan menangguh lah. Kita dah minta istana. 3 kali dah tangguh. Tangguh apa? Tangguh minta umum tu. Maksudnya tangguh untuk perjumpaan esok. Perjumpaan sebab kita ada meneliti beberapa perkara lagi. Bagaimana dengan pendirian? Tapi tak kalau BN tak akan berjumpa dengan Agong esok. dah belum tahu lagi. Kita minta istana boleh tangguh atau tidak. Kalau tangguh, tangguh Dah bagi lah. tahu pihak istana. Kalau tak boleh tangguh macam mana? Dah tunggulah keputusan. Dah bagi tahu pihak So istana. maksudnya dah Setiausaha Agong dah maklumkan. Tunggu keputusan. Dalam perkara itu, Ahli Parlimen Tapah turut mengesahkan bahawa tiada sebarang surat sumpah berkanun ditandatangani oleh mana-mana Ahli Parlimen BN menerusi 2 mesyuarat tersebut. Yang di-Pertuan Agong sebelum ini menitahkan 30 ahli Dewan Rakyat BN menghadap secara individu pada jam 10.30 di Istana Negara hari ini. Pengelola Bijaya Diraja, Datuk Seri Ahmad Fadil Syamsuddin menerusi kenyataan memaklumkan pertemuan itu adalah lanjutan daripada sesi menghadap Ketua Gabungan PH, Datuk Seri Anwar Ibrahim dan PN Tan Sri Muhyiddin Yassin pada 4.30 petang semalam. Pendirian Ahli Parlimen BN masih kekal tidak memberikan sokongan kepada Pakatan Harapan maupun Perikatan Nasional. Pengerusi Perhubungan UMNO Sabah Datuk Seri Bong Mokhtar Radin menjelaskan perkara tersebut sambil menyatakan Ahli Parlimen BN ketika ini dalam tempoh bertenang. Beliau berkata tiada sebarang keputusan dibuat berhubung sokongan kepada mana-mana parti politik sewaktu mesyuarat bersama Ahli Dewan Tertinggi dan Ahli Parlimen BN pada malam tadi.
Bertenang. Kita tidak membuat apa-apa keputusan. Saya sekata. Ya. Persetujuan tadi terpakai dah? Terpakai. Persetujuan tadi pagi tadi? Ya, betul. Masih lagi terpakai? Masih lagi cooling period. No, maksud saya persetujuan tak memihak kepada sesiapa tu. Ya, betul. Okey. Jadi pagi esok perjalanan ke istana menaiki bas macam biasa? Tengok kalau ada motor, saya naik motor lah. Pada PRU15, tiada mana-mana pihak berjaya memperoleh 112 kerusi parlimen menyebabkan tiada parti dapat membentuk kerajaan sehingga hari ini. Untuk rekod 3 blok utama iaitu Pakatan Harapan memenangi 82 kerusi diikuti Perikatan Nasional dengan 73 dan BN mendapat 30 kerusi. Gabungan Rakyat Sabah atau GRS menolak sekeras-kerasnya dakwaan kononnya gabungan itu mengisytiharkan perang terhadap BN Sabah. Pengerusi GRS Datuk Seri Haji G. Nur berharap BN Sabah akan terus bekerjasama dalam mentadbir negeri itu selaras dengan mandat diberikan rakyat pada PRN Sabah ke-16 pada 2020 untuk membentuk kerajaan GRSBN. Datuk Seri Haji J yang juga Ketua Menteri Sabah menyatakan pada PRU15 juga GRS dan beliau sendiri telah turun padang berkempen untuk membantu calon BN di kawasan mereka. Beliau turut menyatakan bahawa tidak ada apa-apa alasan atau sebab untuk GRS isytihar perang terhadap BN. Sebelum ini, media melaporkan pengerusi BN Sabah, Datuk Seri Bong Mokhtaradin dilaporkan berkata tindakan GRS menyokong pengerusi Perikatan Nasional PN, Tan Sri Muhyiddin Yassin sebagai calon Perdana Menteri melanggar perjanjian kerjasama dua parti itu dan mendakwa ia tindakan isytihar perang kepada BN Sabah. Menjelaskan mengenai perkara itu, Datuk Seri Haji J memberitahu sememangnya terdapat janji untuk GRS memberi sokongan kepada UMNO dan BN sekiranya pemimpin parti itu layak menjadi Perdana Menteri serta membentuk kerajaan pasca PRU15. Beliau turut menegaskan tiada perjanjian telah dibuat pihaknya sebelum PRU15 dengan pihak lain termasuk Pakatan Harapan. Dalam perkara itu, beliau juga menafikan dakwaan bahawa beliau bersama ahli parlimen daripada Parti Kesejahteraan Demokratik Masyarakat KDM dan ahli parlimen bebas telah menemui Muhyiddin di kediaman pemimpin berkenaan di Ibu Negara. Sebelum ini, tular gambar perjumpaan Tan Sri Muhyiddin bersama Presiden KTM Datuk Peter Anthony, Timbalan Presiden KDM Datuk Witrom Bahanda, juga ahli parlimen Kota Marudu serta dua ahli parlimen bebas iaitu Datuk Verdon Bahanda Kudat dan Ridwan Rubin Tenom. Bagaimanapun, 4 individu itu ketika dihubungi sehingga kini enggan mengulas mengenai pertemuan tersebut. Baik, sekian dari Bilik Berita. Saya Nurdin Samsila Osman. Salam hormat. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Nazmi bin Jamil. Saya berumur 30 tahun dan saya merupakan salah seorang pengidap thalassemia. 大家好，我是叫韦欣。我的女儿 Ray，2020年12月很不幸的，我的女儿得了 acute liver failure， 需要进行紧急肝移植手术。என் பெயர் கோகிலவாணி, என் குழந்தை பெயர் சஸ்தி அழகியா. 8 மாசம் குழந்தை, இவங்க ஒரு தெய்வ குழந்தை. நான் வந்து B நெகட்டிவ் ரிசர்ச்ல இருக்கேன். மலேசியால ரொம்ப ரேரான blood group. Saya disahkan mengidap thalassemia ketika lahir lagi dan saya telah mula mengambil darah seawal usia 6 tahun sehinggalah ke hari ini. Saya akan masuk darah pada setiap 3 bulan dan jumlah beg yang saya perlukan adalah 2 ketika setiap sesi masuk darah. 在当中手术当中，他用了6包的红细胞，还有13包的血浆。 ஹாஸ்பிட்டல்ல ஆப்ரேஷன் தியேட்டர்ல உயிர் காப்பாற்றும் போது ரத்தம் காணாம போனது உடம்புல இருக்கும் போது வாலண்டியர்ஸ் பிளட் டோனர்ஸ் தான் வந்து கொடுத்த ரத்தத்தை என்னையும் என் குழந்தையும் இங்கே வந்து உயிர் காப்பாற்றி வர வச்சுச்சு. Saya
ingin berterima kasih kepada penderma darah di luar sana kerana anda sudi mengorbankan masa, tenaga dan anda juga sanggup untuk menderma darah agar kami dapat menjalani hidup seperti manusia lain di luar sana. 我们非常非常感激所有捐血的人，其实他们无意中都救了我的女儿。我呼吁大家，如果你们是 qualified 可以捐血的，都到你们附近的 clinic， 然后去捐血。你们其实无意中都帮到很多的人。 இந்த உலகத்தை பார்க்கறதுக்கு எங்களுக்கு அனுபவிச்சது வந்து பிளட் டோனர்ஸ். நீங்கள் வந்து எங்களுக்கு உதவி பண்ணலைன்னா நானும் சஸ்தி அழகாவும் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டிருப்போம். உங்கள் அழகான குழந்தைய நாங்கள் பார்த்துருக்க முடியுமான்னு தெரியல. Saya di sini ingin menyeru dan mengajak anda di luar sana, marilah kita beramai-ramai bersama-sama menderma darah kerana bukan saja pesakit thalassemia tetapi banyak juga pesakit yang memerlukan darah agar kami semua dapat kembali hidup seperti biasa dan juga sama-sama kita membantu sesama sendiri. Please come forward, come and help us. No? We need more blood donors. எங்கள் மாரி ஆளை காப்பாற்றுறதுக்கு நானும் ஒரு blood donor ஆவேன். என்னோட டாக்டரும் blood donor ஆவாங்க. அதேமாரி எல்லா பேரும் வந்து blood donors ஆகணும். அப்போ தான் இன்னொரு சஸ்தி அழகி அந்த உலகத்துக்கு பிறக்க முடியும். 我爱捐血 Jom derma darah. রক্তদান dalam செய்வோம். আমি রক্তদান করতে ভালোবাসি. Be a hero, give blood. Tangan mana Linat Lindem. Werde auch du heute Blutspender. มาร่วมกันบริจาคเลือดนะคะ Giving blood save life. Rata dalam செய்வோம். Jom let's skin hit. Jom derma darah Salihah. Jomlah kita untuk bersama. pengetahuan penonton Apa Khabar Malaysia, sebenarnya setiap tahun bila tiba sahaja bulan Jun, masa untuk kita giatkan kempen kesedaran derma darah ini untuk memberi kesedaranlah kepada orang ramai pentingnya untuk menderma darah dan bagi galakan kepada mereka yang mungkin takut untuk menderma darah sebenarnya. Tapi darah diperlukan setiap hari. Betul. Bukan sahaja kita giatkan kempen itu apabila bulan tiba sahaja setiap tahun pada bulan Jun kan. Tapi darah kita perlukan pada setiap hari untuk membantu golongan yang memerlukan. Baiklah, bercakap tentang itu, kita akan bercerita tentang kesedaran derma darah pada pagi ini. Tentunya kita mengundang tetamu yang cukup istimewa, Dr. Christina Lee Lai Ling selaku Ketua Jabatan Perubatan Transfusi PPUN. Selamat pagi, Doktor. Selamat datang ke studio kita. Apa khabar? Selamat pagi. Selamat pagi semua. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa. Baik, Doktor. Soalan pertama yang saya nak ajukan sebenarnya nak tahu kategori darah yang kita ada sebenarnya. Mungkin nak beri pemahaman kepada masyarakat di luar sana. Ada yang tak tahu, ada yang tahu sampai A, B, C, Z pun ada darah ni. Tapi tidak sebenarnya. Mungkin jenis-jenis darah yang Doktor boleh kongsikan bersama. Okey. Kalau kita cakap pasal blood group, kumpulan darah, kita ada 43 blood group system. Buat masa sekarang. So yang penyelidikan dan seterusnya akan dilakukan. Kalau mungkin satu hari kita dapat more than 43 blood group system. So ABO merupakan the first blood group system yang kita jumpa pada tahun 1900 lah, 19,000. Lepas tu yang selalu kami cakap positif, negatif, yang tu rhesus blood group system. Yang tu blood group system keempat lah. So selalu kami cakap O positif, B negatif dan sebagainya. So kalau dari segi macam molecular level ni, ABO ni adalah karbohidrat. So whereas rhesus blood group system dia protein. So selalu yang kami cakap yang clinically significant ni ada beberapa blood group system lah yang pihak kami akan check dekat makmal sebelum pesakit tu memerlukan transfusi. So sebagai penderma darah selalu kita akan letak dekat buku O positif, B negatif dan sebagainya lah. So kita kenali kita punya kumpulan darah sebagai macam ABO ataupun positif negatif. Jadi penting macam doktor katakan untuk kita nak kenali kumpulan darah kita juga. Dan satu soalan yang saya kira amat penting juga sebelum kita nak menderma darah doktor, apa syarat-syarat ataupun mungkin kondisi-kondisi tertentu yang kita perlu lihat dahulu sebelum kita ini pergi untuk nak menderma darah doktor. Ya, okey. So syarat-syarat utama sebagai penderma darah adalah kita perlu cukup tidur lah. So dari segi umur untuk Malaysia 17 tahun ke 60 tahun, ke 70 tahun. Tapi 17
tahun kita perlukan kebenaran ibu bapa lah, parental consent. Lepas tu bermula daripada 60 tahun kita perlukan yearly medical check-up. Kita akan buat medical blood test dan chest x-ray, ECG untuk pendema darah untuk memastikan kita punya pendema darah ni dalam kesihatan yang bagus. Okey doktor, sebenarnya siapa yang tak layak derma darah? Okey, yang tak layak tu banyak juga. So selalunya kalau untuk mendema darah, kita punya pendema ni akan berjumpa dengan pegawai perubatan, medical officer. So dekat situ sebab pendema dah isi borang, so doktor akan screen lah. So dia akan tengok adakah pendema tu cukup tidur, berat badan cukup ke tak, lepas tu hemoglobin cukup ke tak. Okey, lepas tu adakah pendema kita memakan ubat apa-apa, sesetengah ubat tu tak boleh mendema darah lah. So dia mungkin membawa kesan kepada pesakit. Lepas tu terutamanya golongan yang risiko tinggi lah, macam yang high risk, yang terlibat dalam aktiviti yang very high risk lah. Sebab yang darah yang kita ambil tu adalah untuk pesakit. So kita yang nak darah yang selamat lah. So kita akan filter through. Kalau pendema tersebut ada macam makan ubat tertentu, mungkin kita defer, ataupun dia baru lepas COVID. Baru lepas COVID 7 hari, kita mungkin deferkan dia 10 hari lepas simptom dia dah tak ada, baru mendema darah lah. Dan saya kira untuk kita tengok dari segi menderma dan juga menerima darah tu juga, doktor, kita tahu untuk kategori O dia boleh memberi kepada semua. Tetapi bagaimana pula dengan kategori yang lain, dan mungkin doktor boleh jelaskan dengan lebih detail sekali. Ya, betul. So yang tu memang soalan lazim sebagai pesakit kan. Sebab kalau kita grup O macam saya, kami ada NTA, NTB, kami ada antibody yang semula jadi. Okay? So kalau kita ada NTA, NTB, kita tak boleh menerima darah daripada kumpulan A, kumpulan B dan kumpulan AB. Dan kalau kumpulan AB ni, dia tak ada NTA, NTB. Dia hanya ada antigen A dengan B. So dia menjadi penerima universal. Dia boleh menerima O ke, A ke, B ke, ataupun AB lah. So tapi bagusnya secara umum lebih kurang 45% kita adalah grup kumpulan O lah, follow by grup A, grup B, dan paling jarang grup AB. Grup AB ni 4% lah. Jarang kita dengar darah yang negatif. Saya baru tahu, ini pengetahuan baru tentang mungkinlah kita tak terdedah dengan perkara ini kan. Dan darah apa yang menyebabkan darah negatif tidak boleh menderma darah? Okey. Sebenarnya kumpulan darah negatif ni boleh menderma darah. Mereka merupakan kumpulan darah yang jarang. Kita kira dia rare blood lah dekat Malaysia. So selalunya kalau kita ada kumpulan darah yang jarang macam O negatif ke, especially kalau dia ibu mengandung, kita perlu memberi lebih perhatian. So kita akan liaise dengan macam doktor obstetrik untuk memastikan ibu-ibu ni dia menerima NTD. Lepas tu kita pun prepare darah kalau dia nak bersalin dan sebagainya. Dan kita akan telefon donor yang sama juga negatif punya blood untuk prepare, dan kita akan standby dekat selalu dekat tabung darah lah, untuk memastikan kalau kumpulan pesakit ini yang mempunyai darah yang jarang, kalau dia perlukan darah, kita dah ada standby. So inilah kerja-kerja dekat blood bank ni untuk memastikan pesakit kita dapat rawatan yang sepenuhnya. Doktor, dalam banyak-banyak kelompok darah yang kita tahu, macam doktor dah terangkan tadi, mana satu boleh kita kategorikan sebagai darah yang rare sikit, sukar untuk kita bila terjadi kemalangan, supply-nya sukar untuk didapati saat memerlukan darah itu. So secara umumnya kita kira kumpulan darah jarang tu kalau dia less in 1 in 1,000 per population lah, kita punya definition tu. So kalau nak cakap betul-betul jarang ini, kita ada kumpulan darah Bombay, Daffy, A-neck, B-neck, yang AH now dan sebagainya lah. So kalau kita sebagai pakar transfusi, kalau kita dah dapati pesakit tu mempunyai kumpulan darah yang jarang, kita akan liaise with the clinician yang merawat pesakit tu, dan kita akan menyaring dia punya adik-beradik. Mungkin kemungkinan adik-beradik dia pun ada kumpulan darah yang jarang. So kalau adik-beradik dia sama darah yang jarang, kita mungkin tanya mungkin dia boleh derma darah untuk dia punya siblings. Lepas tu kita akan iradiasikan darah itu. Kita akan prepare pendema untuk menderma sebelum dia perlukan darah. Kita ada
blood management plans lah. Okey, kita sebenarnya nak beri kesedaran kepada mereka khususnya yang mungkin baru pertama kali nak menderma darah ni. Apa sebenarnya langkah-langkah yang perlu diikuti step by step? Mungkin doktor boleh kongsikan. So first of all, pertama sekali kita kena pastikan cukup tidur lah dan dah makan breakfast. Bukan just minum je ke, sebab kita bukan nak check darah untuk darah puasa, fasting blood kan. Kita nak penderma kita makan secukupnya, rehat secukupnya. Lepas tu bila datang, first step dia akan isi borang pendaftaran penderma darah. Lepas tu dia akan buat saringan, kita akan check blood group, kumpulan darah dengan hemoglobin dia. Kalau dah okey semua pas, then dia akan menjumpa dengan pegawai perubatan. So pegawai perubatan akan buat saringan saringan sama ada penderma tu sesuai tak untuk menderma darah. Kalau sesuai, penderma kita boleh pergi ke donation bed, katil. Lepas tu selalu jururawat kita akan ambil perform the phlebotomy lah. Lepas tu proses tu sekejap je, 15 minit usually lah. Lepas penderma darah kita akan menyuruh kita punya penderma darah untuk rehat sekejap dekat katil. Lepas cukup rehat, semua dah tak ada pendarahan lagi, then boleh makan light refreshment lah. Okey, doktor, adakah berat badan diambil kira untuk seseorang itu menderma darah? Yes, Chad. Saya tengok sini semua petit ladies ya. So kalau yang berat minima untuk menderma darah adalah 45 kilogram. Okay. So kalau 45 kilogram ke 55, kita akan ambil beg yang kecil. So dekat Malaysia ni kita ada beg kecil 350 lah, 350 ml. Maknanya bawah 45 tak digalakkan lah. Betul. Sebab akan kita khawatir penderma darah kita mengalami pendarahan yang lebih. Baik. Itu dia. Orang kata sebelum kita nak menderma darah ni, Cik, kena tengok juga apa juga kita punya keperluan tu. Kata underweight pun tak boleh juga menderma darah. Saliha dah berapa banyak kali menderma darah? Beberapa kali juga. Saya belum lagi dalam sejarah. Sebab sebelum ni underweight, so sekarang dah bertambah sikit berat badan. InsyaAllah saya akan gerakkan badan untuk pergi menderma darah. Baiklah, kita nak berhenti rehat seketika dan kita kembali selepas ini. Kita akan bersama terus dengan doktor. Jangan ke mana-mana. Terima kasih terus kekal bersama dengan kami di Apa Khabar Malaysia. Tadi kita dah ada banyak perbincangan berkenaan tentang kesedaran kempen derma darah. Dan ini kita nak menyambung lagi untuk berbincang bersama dengan doktor. Dan ini saya punya pengalaman sendirilah ya doktor. Tadi dah ada cerita pada Dr. Christina. Saya pernah derma darah sekali, tapi lepas tu rasa macam pening-pening sikit doktor. Mungkin doktor nak kongsikan simptom lepas derma darah ataupun kenapa saya rasa sebegitu. Okay, thank you Saliha. So selalunya kalau macam penderma darah, especially yang saiz kecil, okay, dia ada tambah risiko sikit mendapatkan komplikasi pendermaan darah, iaitu adverse donor reaction lah. Yang selalu yang berlaku mungkin vasovagal lah kalau ikut macam cerita Zaliha. So vasovagal ni bermaksud lepas pendermaan darah kita kekurangan oksigen ke otak. So rasa pening-pening, lepas tu rasa tangan sejuk, kaki sejuk, macam nak pening tu. So kalau selalu lepas kalau penderma kita ada kesan-kesan macam ni, kita akan suruh penderma kita rehat dekat katil at least 10 minit. Kalau dia muntah dan sebagainya, kita mungkin bagi air, fluid dan sebagainya lah. Setengah tu akan jadi teruk, dan kalau teruk sangat kita akan hantar ke hospital lah untuk pemerhatian seterusnya. Akan tetapi kebanyakan pendermaan darah mungkin 90% tak akan ada kesan sampingan. So risiko untuk dapatkan kesan sampingan itu mungkin penderma pertama, first time, ataupun yang kekurangan rehat lah, ataupun kekurangan air lah. So kita selalu galakkan kalau nak derma darah ni kena ada cukup tidur dan ada teman lah. Penting Cik, kena bawa teman nak pergi derma darah. Yelah, saya nak tanya doktor ni, kenapa orang takut untuk menderma darah? Apa sebabnya? Sebab darah gemuruh? Ada dua benda lah. Satu jarum, satu ada darah lah. Kadang-kadang kita fobia masa kita kecil kan, mungkin vaksin kan dan sebagainya. So kalau ada yang siapa-siapa yang ada fobia tu, mungkin boleh
temankan kawan untuk menderma darah, fahamkan proses tu dan dia akan kurangkan ketakutan tu lah. Betul. Kita nak galakkan derma darah ni. Kalau takut juga, ada orang memang nak derma darah tapi rasa takut bila tengok darah, tengok jarum macam doktor katakan. Itu salah satu cara alternatif, bawa teman. Ada kawan saya memang pun ada juga yang tu takut sebab jarum tu sendiri kan. Tapi tak apa, macam doktor kata, yang penting kita ni semua rakyat Malaysia ni patut saling mengingatkan doktor ya. Bercakap tentang keluarga Malaysia, sekarang macam mana doktor nampak trend menderma darah di kalangan masyarakat kita? Mungkin adakah lebih lagi ataupun macam mana komen doktor? So secara umum 2% Malaysian adalah penderma darah. So peratusan ini kita berharap akan meningkat dengan selebihnya pada tahun-tahun akan datang. That's why kita perlukan promosi macam temu bual macam ini untuk meningkatkan kesedaran pendermaan darah. Kalau kita tengok luar negara, negara-negara yang maju ni mempunyai tahap pendermaan yang lagi tinggi berbanding dengan Malaysia. So saya amat menyeru semua untuk tampil ke hadapan untuk cuba ke ataupun untuk menderma darah, sebab kita punya keperluan darah memang semakin meningkat lah, sebab kita face with aging population dan sebagainya. Kita perlukan lebih penderma darah yang muda dan cergas untuk menderma darah, sebab kebaikan pendermaan darah ini banyak. Selepas kita jadi penderma darah, kita akan lebih peka kepada kesihatan. Lepas tu every time kita menderma darah, tiap-tiap 3 bulan dia macam satu pemeriksaan kesihatan. So kita akan check, lepas tu kita akan berhadapan dengan pegawai perubatan, kita akan declare kita buat apa, adakah kita makan apa dan sebagainya. Dan darah yang kita ambil tu kita pun check dekat makmal. So ada apa-apa masalah, kita akan memberitahu penderma darah kita. Okey doktor, untuk mendapat darah yang berkualiti, adakah umur ni main peranan? Okey, kalau umur ni selalunya kita apa yang kita nampak adalah kadang-kadang kalau dah berumur, mungkin kita punya metabolic rate dah slow down, dan kita akan dapat masalah kesihatan yang lain. So kalau peak of, kalau kita tengok trend penderma darah, selalu yang banyak kalau 20 to 30 sampai 30 ni lelaki perempuan lebih kurang sama. Tapi lepas 30 ni lebih lelaki, penderma lelaki, sebab perempuan ni mengandung childbearing age kan. Lepas 40 ke atas kita nampak trend tu tinggi lelaki juga, dan 50-60 ni lelaki yang banyak lah, sebab mungkin perempuan ni dah penat menjaga anak dan sebagainya. Tetapi kalau dari segi kualiti darah tu, kita akan buat quality control dekat lab lah. Kita memang kita tak, sebenarnya darah yang diderma tu dah barcoded, kita tak tahu dia lelaki ke perempuan, umur dan sebagainya lah. So kalau dari segi kualiti dia akan lebih kurang sama sebenarnya. Okey, walaupun usia tu dah menjangkau lebih 70 tahun ke, still masih lagi negara dapat peroleh kualiti darah yang baik. Kalau dari segi kualiti, apa yang kita check tu hemolysis index dan sebagainya, tak nampak banyak perbezaan. Tetapi kalau dari segi mungkin frekuensi tu, kekerapan menderma, mungkin lepas dah berumur kita check hemoglobin dia dah borderline, mungkin kita akan suruh donor kita untuk jarakkan. Macam masa muda you boleh derma tiap-tiap 3 bulan. Kalau dah berumur ni mungkin 6 bulan dan sebagainya lah. Bergantung kepada tahap kesihatan. Okey. Ramai juga di luar sana yang beranggapan kalau berbadan besar ni bila derma darah dapat turunkan berat badan. Mana tanggapan tu doktor? Adakah benar kenyataan tu? Yang tu soalan yang selalu penderma berminat yang tu. Sebenarnya I rasa yang tu more on association. Selepas menderma darah ni kita akan rasa sangat gembira sebenarnya. Kita dapat membantu orang lain. Lepas tu yang this euphoria ataupun this positive altruism, dia akan menyebabkan seseorang tu kawal makan, jaga kesihatan, mengamalkan gaya kehidupan yang sihat. Dan kebanyakan regular penderma darah yang kerap akan pledge jadi penderma organ juga. So dia akan mengamalkan lifestyle gaya hidup yang sihat. So yang ni sebenarnya contribute kepada dia akan kurang berat badan dan sebagainya. Sebab dia tahu lepas 3 bulan dia nak derma darah lagi, dan doktor akan tengok berat badan dia akan tengok dia punya tahap kesihatan dan sebagainya. Macam tu kena kerap derma darah ke? Bagaimana doktor? Derma darah lah macam tu. Bagaimana doktor, kekerapan boleh seseorang itu menderma darah?
darah. Okey, so dekat Malaysia ni ada dua jenis pendermaan darah lah. Nombor satu yang darah utuh, whole blood donations. Maksudnya kita mendema semualah, sel darah merah, putih, platelet dan plasma. Dan satu lagi yang kita selalu buat dekat pusat derma darah macam PPUM ataupun di pusat darah negara adalah apheresis donation. Di mana penderma ini dia akan bersambung kepada satu apheresis machine. Kita akan ambil apa yang kita nak. Maksudnya platelet ke, plasma ke, yang tu kita boleh buat tiap-tiap 2 minggu. Okey. Wow, tiap-tiap 2 minggu boleh turun tu sampai turun berat badan. Tu kena pergi Tapi hospital lah. kalau boleh tengok niat lah dan tujuan tu juga untuk kesihatan, saya kira bagus kalau setiap 2 minggu kerap kita menderma darah untuk membantu mereka yang memerlukan darah dan juga tabung darah negara kita juga. Dan begitu banyak perkongsian berkenaan tentang kesedaran derma darah yang telah doktor kongsikan bersama dengan kita. Pastinya ada juga ciri-ciri yang perlu anda ambil kira sebelum anda derma darah dan sebagainya. Jadi kita nak ucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada Dr. Christina Lee Lailing berkongsi dengan kami dan sekali informasi hari ini. Terima kasih doktor. Ini saja kesempatan yang ada doktor. Mungkin kita akan buat satu lagi blog bersama dengan doktor, cerita lebih panjang. Baik, kita nak berhenti rehat seketika. Jangan ke mana-mana, kembali selepas ini. Kembali. Sebuah projek baharu yang dinamakan Bertam Resort and Waterpark yang bernilai 90 juta ringgit bakal menjadi tarikan utama di kawasan itu, sekaligus menjana kesan limpahan ekonomi tempatan apabila setiap kelak menurut pemaju projek Anas Construction Sendirian Berhad. Pengarah urusannya, Datuk Muhammad Iqbal S. Habib Nuhu berkata, taman tema air itu kini 98% siap dan akan dibuka kepada pelawat pada pertengahan Disember tahun ini dan dijangkakan akan menerima seramai 200,000 pengunjung setahun. Manakala bahagian resort projek tersebut pula dijangkakan siap pada suku pertama tahun depan. Resort dan taman tema bertaraf 5 bintang yang berkonsepkan Moroccan ini dibina di atas tanah berkeluasan 8.09 hektar yang dimiliki sepenuhnya oleh The Maritime Waterfront Suites Sendirian Berhad. Ia terletak di Bertam, kira-kira 20 km daripada lapangan terbang antarabangsa Pulau Pinang. Itu sahaja laporan saya, kembali ke studio. Baiklah, terima kasih. Seorang lelaki warga Emas berusia 80 tahun yang dilaporkan terjatuh dan hanyut ketika cuba menyeberangi sungai Kampung Dewata Lahad Datu baru-baru ini ditemui mati lemas oleh orang kampung. Dan Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Lahad Datu, Samsua Rashid, berkata pihaknya menjalankan operasi mencari dan menyelamat iaitu SAR mangsa di sepanjang sungai Dewata selepas menerima laporan kehilangan mangsa pada Sabtu lalu. Dan pasukan bomba sukarela serta orang awam yang turut bersama dalam operasi SAR membuat pencarian di sepanjang sungai Dewata berkenaan dan mangsa akhirnya ditemui oleh orang awam pada 9.30 pagi, iaitu kira-kira 1 kilometer dari lokasi mangsa dilaporkan terjatuh. Mayat mangsa kemudian diserahkan kepada pihak polis untuk tindakan lanjut. Sebelum ini dilaporkan kira-kira 4 petang mangsa dikatakan mahu ke kebunnya dan cuba menyeberangi sungai Kampung Dewata namun terjatuh dan dihanyutkan arus deras. Sementara itu, Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia Lahad Datu APMM mematahkan cubaan menyeludup keluar barang bersubsidi ke negara jiran apabila berjaya merampas 1,870 kg minyak masak di perairan Felda Sahabat Tungku Lahad Datu. Dan semua minyak masak berkenaan cuba diseludup menggunakan 2 bot enjin sangkut tanpa nombor pendaftaran dan ditahan di kedudukan 0.5 Batu Nautika Selatan perairan Felda Sahabat kira-kira
kira 1.30 pagi baru-baru ini. Dan Pengarah Zon Maritim Lahad Datu, Komandan Maritim Nik Muhammad Rizam Nik Muhammad Fauzi berkata pihaknya melancarkan operasi berdasarkan maklumat awal risikan berhubung aktiviti penyeludupan minyak masak ke negara jiran. Dan katanya bot Ronda APM Lahad Datu yang sedang melakukan operasi penguatkuasaan berjaya mengesan kedua-dua bot berkenaan dalam keadaan mencurigakan dan menyedari kehadiran anggota penguatkuasa juragan bersama awak-awak dua bot berkenaan bertindak melarikan diri dengan terjun ke laut kemudian meluruskan diri di kawasan daratan yang berdekatan. Nik Muhammad Rizam berkata semua 110 kotak minyak masak berkenaan dianggarkan bernilai lebih RM50,000 termasuk nilai subsidi ditanggung kerajaan lebih RM10,000. Sekian itu saya laporan ringkas dari Sabah. Terima kasih. Kembali bersama kami di Apa Khabar Malaysia. Tadi kita dah berkongsi bersama dengan anda berkenaan tentang derma darah dan sebagainya. Kali ini kita bawa satu topik yang santai sedikit, Jeb, berkenaan tentang berkebun dan juga bertani. Ini adalah satu orang kata apa aktiviti di kawasan komuniti, kabarnya di kawasan Gombak. Jadi siapa tetamu istimewa kita hari ini? Tentunya di studio pagi ini kita berjemput pasangan suami isteri ya. Saya rasa orang Gombak memang cukup kenal pasangan ini kalau bab-bab bercucuk tanam ni. Di hujung sana kita ada Encik Ikmal Fajri Daniel dan di sebelahnya ada Puan Aida Haniza Adnan. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa. Kedua-duanya merupakan pengasas kebun bandar komuniti. Selamat pagi. Selamat pagi. Apa khabar kedua-duanya hari ini? Alhamdulillah. Terima kasih. Kalau orang yang suka bercucuk tanam ni formula dia kan nampak muka tenang je. Sebab dia selalu tengok hijau. Betul. Itu tips dia. Kalau nak rasa tenang dan bahagia, tengoklah warna hijau ya. Sebab kita datang pun pakai baju hijau. Okey, baiklah. Sebagai permulaan kita nak tahu juga di antara kita ramai kalangan masyarakat Malaysia tak sedar ataupun mungkin tak tahu apa itu konsep kebun komuniti. Mungkin siapa nak mulakan dulu? Okey, saya mulakan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih menjemput kami ke studio hari ini. Kebun komuniti ini kalau ikut definisinya adalah kebun sayur di dalam komuniti, di dalam sesuatu komuniti ataupun di dalam sesuatu taman kejiranan. Okay. Jadi kebun komuniti itu juga dikenali dengan nama kebun kejiranan. Alright, jadi ia either dijalankan secara individu ataupun dijalankan secara berkumpulan, ya. Dan ia ada beberapa objektif. Yang pertama untuk menghasilkan makanan. Yang kedua untuk penggunaan ruang yang lebih efektif daripada ruang terbiar. Dan yang ketiga adalah untuk meningkatkan kesihatan fizikal dan mental. Ya, dan selain daripada itu of course untuk meningkatkan jaringan sosial kita dengan jiran-jiran kita. Dan saya nak tambah untuk kelangsungan hidup. Juga Okey, macam mana Encik Ikmal dapat idea, tercetusnya idea untuk kebun komuniti ni? Well, dia bermula daripada PKP tahun 2020 kan. Kita tak boleh keluar rumah, jadi kita mulakan kebun komuniti itu di dalam kawasan rumah kita sendiri. Jadi setelah setahun kita nampak ianya berjaya. Kita cuba kembangkan kepada jiran immediate neighbor kami di belakang rumah. Dan jiran itu nampak berminat. Jadi kita buatkan satu model di lorong belakang rumah. Dan bila dah ada model, jiran-jiran lain dah nampak, jiran-jiran lain juga menunjukkan minat. Dan dia just berkembang daripada situ. Terus menerus hingga ke hari ini. Daripada satu rumah yang kita ada, sekarang ni kita dah ada penyertaan daripada 36 buah rumah. Itulah dia. Saya dah terbaca juga sebelum ini bermula dengan 2 rumah kepada 8, kemudian ke 13, 30, ke 33 dan 36 yang terbaru ni ya. Kita nak tanya kepada Puan Aida.
kepada orang yang baru nak memulakan untuk bercucuk tanam ataupun bertani di kawasan kebun komuniti, berapa lama masa yang nak diambil ni? Ataupun kadang-kadang macam saya juga cuba nak menanam tapi tak sabar-sabar nak tunggu pokok tu dia jadi belum tentu jadi ketat ni. Itu satu hal. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey, sebenarnya masa yang kita perlu untuk nak membuat sebuah kebun lah, nak membangunkan sebuah kebun ni, sebenarnya dia yang paling penting sekali ialah minat. Jadi kalau kita ada minat, dia cepat je kan. Sebab kita tiap-tiap hari kita akan tengok, kita akan belik. So jadi mula-mula sekali kita kena ada minat lah. Dan yang keduanya, faktor yang penting juga ialah tempat. Kat mana kita nak bercucuk tanam tu kan. Jadi kalau katakan sebagai individu mungkin di kawasan rumah kan, tapi kita mula dengan kawasan rumah kita lah. Jadi bila kita dah get excited kan, kita nak tanam lagi banyak, kawasan rumah kita pun dah makin penuh kan, dah tak ada space. Jadi itu yang kita beralih ke lorong belakang. Jadi kalau untuk yang di luar sana yang nak memulakan tu, first kali dia kena kenal pasti kat mana dia nak buat kebun tu. Kawasan dia. Kalau nak buat secara komuniti, maknanya dekat kawasan perumahan tu dia kena carilah tanah-tanah terbiar atau tanah-tanah kosong kan, dan kena kenal pasti juga pemilik tanah tersebut. Jadi kalau katakan tanah tu di bawah majlis, kita kena dapatkan kebenaran, kelulusan daripada PBT dekat kat mana taman perumahan tu lah kan. Kalau katakan hak milik individu, mungkin boleh tanya dekat orang yang punya tanah tu boleh tak bagi kebenaran ke apa kan. Jadi kita kena tengoklah kawasan, sistem perairan dia, mudah kena banjir ke, and then yang paling penting untuk nak buat kebun ni ialah cahaya matahari. Kena cukup cahaya barulah pokok boleh hidup. Itu sebenarnya kekangan untuk orang di bandar juga ya kan. Tapi sebenarnya sebagai permulaan, macam Saleha kata nak bercucuk tanam kan, pastinya kita galakkan dengan skala ataupun tempat yang kecil dulu lah. Betul. Kalau tempat kecil, tanaman apa yang sesuai untuk kita bercucuk tanam ni? Okey, dia sebenarnya tempat yang kecil pun memang boleh je nak tanam benda-benda yang mudah. Yang mudah. Contohnya kalau macam katakan kita duduk macam contoh dekat kondominium ke apa ke, orang selalu cakap tak balcony boleh nak tanam kan. Kita boleh gunakan kaedah hidroponik contohnya untuk kita bercucuk tanam. Kalau kita duduk dekat kawasan perumahan bertanah pun, kalau kita tak ada tempat, kita boleh guna macam kadang-kadang orang tanam dekat rooftop kan, tempat dia kadang sidai baju ke apa pun boleh juga. Jadi kita boleh tanam secara kecil-kecilan. Sekarang ni dah banyak kaedah macam mana kita nak tanam kan. Kita boleh guna pasu kan contohnya. Kita boleh guna kaedah hidroponik. Macam-macam lah cara yang kita boleh. Tapi kita start small lah maksudnya. Belajar dulu macam tanaman yang mudah. Macam contoh benda yang kita makan. Kangkung ke, sawi, bayam. Tabur-tabur je nanti dia naik kan. Yang penting kena minat. Ada orang betul minat tapi terus buat skala besar. Jadi tak jadi. Dah sakit hati kan sebab tak jadi. Sekali tak jadi dah tak nak buat dah. Okey, kita dah balik kepada Cik Kemah. Kita nak tanya tu, tadi dah kongsi juga berkenaan tentang kawasan yang sesuai dan tempat yang sesuai. Jadi mungkin dari segi pemilihan pokok itu penting ataupun tidak? Macam mana komen Cik Kemah? Sangat penting. Sangat penting. Pasal kita biasa nak tanam apa yang kita makan. So that kita tak membazir apa yang kita tanam tu. Jadi kita pilih untuk dapat encouragement, kita nak tengok benda yang kita tanam hidup. Alright, so kita cuba cari pokok yang mudah hidup. Macam kangkung tadi, kangkung bayam ke. Ini tabur saja, sekejap dia boleh naik. Cili. Jangan letak harapan yang tinggi nak tanam pokok kelapa tapi duduk kondo susah juga, memang tak akan jadi. Jadi janganlah cuba dengan cili. Nanti rasa tak ada encouragement, terus give up. Okay, so kalau cuba dengan sayur-sayur berdaun yang mudah hidup. Kan?
Tapi selain daripada itu, kalau ada tanah dan kita boleh tambah lagi dengan pokok-pokok yang sayur-sayur yang berbuah, tomato, terung dan sebagainya. Kalau ada tanah yang lebih lagi, boleh lagi tanam pokok-pokok buah yang lain macam pokok betik. Senang nak hidup, it's good for untuk kita makan. Dan pokok-pokok lain yang mungkin sudah rare di negara kita. Macam di kawasan kami itu, kami juga ada tanam macam pokok pala. Yang macam dekat VT kita di sana. Pokok pala dan juga pokok cengkeh. Kita cuba introduce supaya generasi yang akan datang tahu pokok ni macam mana rupa bentuk dia. Tapi itu yang complicated. Kita cuba dengan yang senang-senang dulu. Jadi macam di kebun komuniti Encik Ikmal dan Puan Aida sendiri, pokok-pokok apa yang paling banyak ditanam dan memang ramai yang suka bila melibatkan orang-orang komuniti di sekeliling sana, Puan Aida? Okey, sebab kita kebun komuniti Garden Aid, kita adalah transformasi lorong belakang. Jadi kita adalah kebun komuniti yang menggunakan lorong belakang untuk bercucuk tanam. Jadi kita plot kita ni tak adalah nak kata besar sangat. Maknanya setiap rumah tu kawasan dia tu tak berapa besar. Jadi kita juga tertakluk kepada garis panduan lorong belakang. Maksudnya kita tak boleh tanam pokok yang terlalu tinggi. Maksudnya kita boleh tanam yang macam shrubs. Jadi kita tanam banyaknya pokok-pokok sayur berdaun. Itu kena tahu juga sayur berdaun, sawi, bayam semua, salad, ataupun macam pokok terung, bendi, tomato, dan kita banyak juga tanam pokok-pokok herbs. Contoh yang kita guna dalam masakan, contohnya macam daun kunyit, kan, daun salam, daun selasih, daun kesum, tu semua memang kita guna dalam masakan harian. English herbs, contoh macam rosemary, sweet basil dan sebagainya. Jadi kita cuba pelbagaikan dan kita pun merancang apa yang kita nak tanam disebabkan ruang yang sempit. Jadi supaya komuniti tu dapat sama-sama manfaatkan hasil yang ditanam. Sebenarnya untuk mulakan bercucuk tanam ni pentingnya pengetahuan baru. Kita tahu macam Puan Aida dan juga Encik Ikmal sendiri. Mungkin sebagai permulaan itu menjadi satu cabaran buat Encik Ikmal dan juga Puan Aida. Dari mana ilmu yang diperolehi? Adakah memang dah ada basic asas untuk bercucuk tanam pada awalnya? Tak ada. Memang orang kata tu zero lah kan. Tak ada. Kalau my wife ni dia punya kepercayaan adalah tangan dia panas. Mungkin orang lama kot. Dia tangan panas senang kan. Tanam jadi. Tak adalah. Tapi sebenarnya kita kena try and error. Sebab tak semestinya first time kita tanam tu menjadi. Yang penting kita tak putus asa. Dan yang keduanya kita kena continue to acquire knowledge tu. Maksudnya sekarang dah banyak kan, kita boleh tengok YouTube apa semua, dan kita juga memang ada partnership dengan semenjak kita buat kebun komuniti ni dengan UCTC, UPM yang banyak mengajar kita ilmu-ilmu mengenai pertanian, kawalan serangga, macam mana cara kita nak menanam, pembajaan dan sebagainya, dan juga dari Jabatan Pertanian juga. Jadi kita banyak dapat ilmu daripada sini selain daripada kita tengok dalam YouTube ataupun media sosial yang lain. Macam mana kita nak kenal pasti, contoh ada penyakit ni, daun ni jadi macam ni, macam mana. Jadi kita boleh tanya dekat dalam Facebook yang grup berkebun ke apa kan. Jadi kita boleh dapat feedback daripada situ. Kata apa, di mana cabang dan saluran kan, kita belajar kan informasi tentang permulaan untuk bercucuk tanam ini. Mungkin kita nak sentuh sikit tentang kita nampak anugerah dekat depan ni. Wah, baru tengok beberapa daripada tadi tahun lagi sebenarnya tanam dah dapat anugerah. Itu dia anugerah khas Menteri Perumahan dan Kerajaan. Mungkin boleh kongsi sikit tentang anugerah ini. Silakan. Sebelum kita masa kita mula-mula berkebun secara individu,
pada permulaan PKP Mac 2021 tu kita terapkan juga konsep lestari. Maksudnya kita selain daripada kita bercucuk tanam, kita juga buat kompos, kita buat juga kitas semula dan juga kita kumpul air hujan. Dipanggil SPAH, sistem pengumpulan air hujan. Jadi bila daripada situ, bila kita dah ada elemen-elemen ni, kita cuba masuk anugerah kejiranan hijau 2021 untuk individu, kategori individu, dan kita alhamdulillah dapat tempat kedua. So yang tu. Jadi bermula daripada situlah kita kembangkan konsep kebun kejiranan hijau ni dengan jiran-jiran kita di lorong belakang. Jadi bermula dengan 8 buah rumah lah. Tu sebab kebun komuniti kita tu dinamakan Garden Aid. Bukan sahaja orang kata apa diusahakan ya Puan Aida dan Cik Iqmal, tapi dapat juga pengiktirafan ya. Itu yang penting. Dan kita dah sampai juga di hujungnya lah, nak ucapkan terima kasih kepada kedua-duanya berkongsi dengan kita untuk kebun komuniti ya, Cik. Terima kasih Cik Iqmal dan juga Puan Aida atas kesempatan yang diberikan. Ini saya rasa inilah antara dua individu yang boleh memberi tunjuk ajar ataupun untuk anda buat dapatkan rujukan untuk anda yang mungkin baru nak memulakan orang kata apa, bercucuk tanam. Bercucuk tanam. Seperti tadi Puan Aida dengan Cik Iqmal kongsikan, kat mana pun anda tinggal, yang penting kalau berminat itu, di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. Dan kita dah sampai ke penghujung rancangan. Saya nak ucapkan terima kasih untuk anda yang setia bersama dengan kami. Saya Nur Salih Azmi. Saya berjumpa lagi. Saya Cik diundurkan diri. Assalamualaikum. Bye-bye. Terus bangkit yakin berdiri.